Sian kita pada hari ini adalah kata-kata daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita belajar tata bahasa ataupun mengenal bahasa Arab, ini adalah satu perkataan yang sangat kerap berulang. Dalam kaedah besar kita akan tandakan star, makna telah berkata. Dia adalah berkait dengan fi'il madhi, iaitu perbuatan telah berlaku, dan fa'il atau pelaku yang berkata yang akan dibariskan depan ialah Uthman. Sepatutnya isim yang tidak ada alif lam seperti nama orang akan ditanwinkan, macam perkataan Muhammadun, Zaidun, ya. Tetapi ini kategori yang dimasukkan, ya, oleh orang Arab, iaitu kata nama yang tidak boleh ditanwinkan. Jadi kita tidak dapat tanwinkan dia, kita hanya membaca qala Uthman, sebab dia termasuk dalam kumpulan istilah kami MMS untuk cepat ingat, iaitu mamnu' minas sarf, kata nama yang dipantangkan oleh orang Arab daripada alif lam, tanwin dan baris bawah. Perkataan yang selepasnya iaitu bin, ataupun orang Melayu sebut bin lah, atau ibnu. Jadi kita nak baca ini ibnu, ibni ke ibna, dan antara formula yang kita boleh guna ialah apabila perkataan bin terletak antara nama orang dan nama ayah sebelahnya, maka dia akan jadi badal, dan dalam masa yang sama dia akan jadi mudhaf, iaitu kata nama bersandar, dan dia tidak boleh ditanwinkan. Jadi badal, kalau kita terlupa baris, maka kita akan rujuk ke warna purple, dan dia menyenaraikan daripada isim-isim tawabi' atau tabi' yang baris dia hanya mengikut baris sebelum, ya. Dia akan mengikut baris mubdal minhu, iaitu Uthman, maka dia akan berbunyi qala Uthmanu ibnu, ya. Kalau misal kata dia berbaris di atas Uthmana, dia akan jadi ibna, dan dia mudhaf, maka ayahnya akan menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah tersenarai dalam isim yang akan berbaris di bawah. Affanin, ya. Ini ada perselisihan sama ada dia masuk mamnu' minas sarf ataupun tidak. Saya mengambil pandangan dia bukan mamnu' minas sarf, jadi dia boleh terima baris bawah dan dia boleh ditanwinkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, telah berkata Sayyidina Uthman ibnu Affan, kalau terjemahan betul dari segi tata bahasa, telah berkata oleh, itu bahasa tua, fa'il, iaitu anak lelaki kepada Affan. Maka perkataan qala fi'il madhi, Uthman adalah fa'il, dan maf'ulun bih, benda yang diperkatakan itu disebut oleh orang Arab. Kalau ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih, tetapi kalau qala, fa'il dan maf'ulun bih, dia adalah maqulul qaul, ataupun ungkapan yang akan disebut di sini. Telah berkata oleh Uthman bin Affan, dia kata apa? Dia mengatakan ungkapan ini. Inilah maf'ulun bih, tetapi biasa disebut bukan dalam bentuk maf'ulun bih, maqulul qaul, iaitu ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Uthman selepas ini adalah maf'ulun bihnya dari segi keseluruhannya. Apa kata Sayyidina Uthman? Yang ditinggalkan kepada kita, iaitu perkataan yang ini macam mana kita nak bariskan, masa tak cukup untuk kita menerangkan, tetapi cukuplah kita nampak ini rupa fi'il mudhari', ya. Dia melibatkan sifir 11, di mana sifir 11 berbunyi fi'il madhi istahya yastahyi, istaf'ala yastaf'ilu, istahya yastahyi. Okey, kalau huwa yastahyi, kalau ana dia akan bunyi astahyi. Ini kalau kita masukkan kategori kaedah besar, dia adalah kaedah yang kita tidak tahu maknanya. Kena rujuk kamus, ya.
Adapun perkataan yang lain ni kita patut tahu sama seperti bahasa Melayu dan perkataan berulang. Ini patut kita tak tahu. Astahyi maknanya aku berasa malu. Berasa malu kepada siapa? Kepada Allah. Ini kalau kita lihat macam mana Sayyidina Osman pesan-pesan dia banyak daripada lubuk hati dia sendiri. Ya? Fi'il mudhari yang fa'il dia pada dhamir, ya, cukup kalau orang belajar bahasa Arab dia a tu dia dah nampak. A itu mewakili kalimah ana, dan ana ini merujuk kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Aku berasa malu. Apa perkataan yang selepasnya? Iaitu perkataan an. An ini perkataan popular yang tuan-tuan wajib tahu, dan dia termasuk dalam kumpulan haraf nasab dari segi fungsi baris lah. Apa fungsi baris? Dia akan membaris ataskan fi'il mudhari'. Okay, dari segi fungsi baris, tetapi dari segi fungsi makna, dia juga digelarkan haraf masdari. Ya? Yang di mana an apabila bergabung dengan fi'il selepas dia boleh diberikan makna atau diolah dalam bentuk masdar, dan kalau ada kesempatan lain kita akan kongsikan insya-Allah. Perkataan yang selepas dia ialah perkataan yang merujuk kepada fi'il mudhari', tuan-tuan, di mana pangkal ada ya. Kalau kita melihat kamus, dia disebut atas pattern marra yamurru, iaitu berlalu. Marra yamurru, masdar dia murur. Okey. Perkataan ni marra yamurru merujuk kepada fi'il mudhari' sifar 1a. Fa'ala yaf'ulu, itu 1a adalah untuk memudahkan tuan-tuan meneka pattern seperti mana yang saya telah sebutkan di dalam kad warna kuning B, ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Yamurru adalah asal bunyinya, tetapi peranan haraf nasab dia akan membaris ataskan fi'il mudhari', maka dia tidak boleh dibaca yamurru, dia dibaca yamurru. Dah berubah. Barisnya berubah kerana ada ad. Aku berasa malu bahawa berlalu. Ya, fi'il mudhari'. Nanti kita kena cari fa'il dia. Perkataan yang selepasnya ialah, macam mana tuan-tuan nak baca tu? Cuba baca. Boleh tak? Mungkin orang membaca ala. Ya, sebenarnya dia ada dua perkataan. Ala disandarkan ataupun disambungkan dengan satu dhamir aku. Aku, maka macam mana nak dibaca? Dia akan dibaca alayya. Dia menggabungkan dua perkataan, satu ala, satu perkataan ya, maka dibunyikan alayya. Dua-dua ini perkataan yang wajib tahu dalam bahasa Arab mengikut kaedah pusar. Bila saya kata perkataan yang wajib tahu ialah perkataan yang dikategorikan dalam kad warna pink A dan B, dan bagi orang yang mula belajar bahasa Arab, dia boleh merujuk kepada kita punya lampiran buku kunci memaham bahasa Quran yang berwarna pink. Tuan-tuan rujuklah daripada muka surat 5 sampai muka surat 14. Tuan-tuan akan dapat makna tulisan yang begitu besar, ya, kerana saya susun kaedah ini berbetulan pelajar-pelajar saya adalah dari kalangan orang yang telah berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ya, tulisan dia sangat besar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, alayya maknanya ke atas aku. Aku berasa malu bahawa berlalu ke atas aku. Jadi ini adalah fi'il mudhari'. Perbuatan dia berlalu. Ya, siapa dia? Fa'il atau pelakunya? Kalau di sini astahyi, fi'il mudhari' ini fa'il dia aku. Aku berasa malu, tapi perbuatan ini berlalu.
siapakah fa'il, maka macam mana kita nak mengenal fa'il? Fa'il merupakan satu pola ayat penting. Bila kita jumpa fi'il, kita mesti cari fa'il. Fi'il makna kata perbuatan, mesti ada pelaku dia. Bila ada perbuatan, mesti ada pelaku dia. Kalau tak jumpa, tak boleh faham teks lah. Itu je. Tapi bila disebut fa'il, maka kita tengok pada kad kita warna purple, dia akan senaraikan dalam kumpulan isim marfu' berbaris depan. Supaya kita dapat bariskan dan kita dapat kenal pasti itulah fa'il. Perbuatan dia berlalu, maka fa'il yang berbaris depan dia ialah yaumun. Kita bariskanlah sendiri. Kalau tak ada baris pun, ini menunjukkan perbuatan dia berlalu. Yang berlalu tu dia punya pelaku, fa'il. Tapi jangan bayangkan manusia je semua fa'il. Di sini hari. Berlalu suatu hari, ataupun berlalu satu hari ke atasku. Aku berasa malu kepada Allah bahawa berlalu satu hari sahaja ke atasku. Macam semalam dah berlalu kepada kita hari Rabu. Hari ini kita dah masuk hari Khamis. Maka Sayyidina Osman menyatakan, aku berasa malu kepada Allah bahawa berlalu kepadaku suatu hari. Kita tengok mana yang sesuai, ya, sebab perkataan ala ini memberi banyak makna, ya, dan mungkin sesuai Melayu di sini kepada. Berlalu kepadaku satu hari. Okey. Maka perkataan yang selepas dia ialah ma. Ini juga kategori perkataan yang saya kena tanda X. Ini perkataan ni saya mengaku perkataan ni tidak ada bahasa Melayu, pinjam. Tapi perkataan ni wajib tahu dan ini pun wajib tahu. Termasuk dalam senarai, ya, senarai perkataan yang wajib tahu yang diisytiharkan dalam kaedah pusar pada kad warna pink, bermakna siapa nak menguasai asas bahasa Arab, yang ini wajib ada dulu supaya kita celik cepat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ma, perkataan yang selepas dia ialah, boleh tuan-tuan baca di sini macam mana nak bariskan perkataan ni? Ya, okey, saya bagi clue dia. Dia adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, ini nazara. Ini fi'il madhi yang tiga-tiga baris asal dia bagi atas. Tetapi kalaulah berkait dengan aku, ini kata-kata Sayyidina Osman, yang fa'il dia atau pelaku dia ialah ana, maka kita merujuk kepada kad kuning A. Kalau ana, kalau huwa nazara, kalau hum nazaru, kalau ana akan bunyi nazartu. Yang ini bila tak ada baris kita boleh baca nazarat, boleh baca nazarta, boleh baca nazarti, boleh baca nazartu. Yang menentukan ialah konteks ayat ini, iaitu Sayyidina Osman sendiri yang bercakap. Nazara, ya, kalau orang Melayu hanya guna perkataan ni apa, nazir. Nazir, orang yang memantau dan melihat, ya, perkembangan-perkembangan di tempat-tempat di sekolah khususnya dipanggil nazir, kan? Tapi dia gunakan zal, dia sebenarnya za, nazir, orang yang melihat, ya. Kalau ana di sini dia akan berbunyi nazar, nazartu. Ma nazartu. Ma ni adalah ma nafi. Ini kita pun kena beza. Kalau ma haraf nafi maknanya tidak, dia akan menafikan fi'il madhi. Kalau ma makna istifham, apakah? Kalau ma isim mausul, itu makna apa yang ni kita kena beza sendiri sebab rupa dia tak ada perbezaan. Ya. Ma di sini menafikan fi'il madhi, ya, aku telah melihat. Ma nazartu, aku tidak melihat. Maka ada kaedah, ya, ma kaedah dia ialah fi'il ni, fi'il madhi ataupun apa-apa fi'il sahaja apabila tuan-tuan berjumpa dengan isim.
Selepas tu tuan-tuan jumpa fi'il. Ni dikira fi'il, ma tidak dikira sebab dia penafian sahaja. Maka formula nombor 16 dalam kaedah pusar, ini formula ni kita gunakan untuk mempercepatkan kita punya pemahaman, penguasaan pada kaedah pusar, di mana ada satu kaedah. Formula nombor 16 menyatakan kalau kita jumpa isim bertanwin, selepasnya kita jumpa fi'il, maka isim yang bertanwin ni akan jadi mausuf, maka fi'il ni akan menjadi sifat. Macam mana kita nak terjemahkan yaumun ma nazartu, iaitu satu hari. Sifat kita terjemah yang apa? Aku tidak melihat. Aku berasa malu bahawa berlalu kepadaku satu hari yang. Itu terjemahan sifat. Di mana macam mana kita nak dapat sifat? Menggunakan formula 16, kita akan dapat cepat. Jumpa isim bertanwin, kemudian kita jumpa fi'il, maka fi'il akan jadi sifat, maka isim tu akan menjadi mausuf. Satu hari yang aku tidak melihat. Tidak melihat ke mana? Maka dikatakan sama macam bahasa Melayu, kalau melihat perlu kepada, iaitu ila. Ini perkataan wajib tahu. Ini adalah haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepas tu, iaitu kitab. Bariskan bawah kitab, dia akan bunyi kitabi. Dia majrur selepas haraf jar, tetapi saya tidak tanwinkan dia. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan sepatutnya senang dah nak meneka. Mana-mana isim bila kita tidak tanwinkan, bermakna dia akan bersandar. Dia akan menjadi mudhaf. Apa kepantangan mudhaf? Isim itu hendaklah dibuang alif lam, tanwin dan nun musanna atau nun jamak. Okey? Apa tanda mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih telah dikenal pasti bahawa dia mestilah isim yang berbaris di bawah, iaitu perkataan Allahi. Dia bagi bawah, hujungnya bagi bawah. Ma nazartu ila kitabillah.